Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita dapat sambung siri tadarus dan tadabbur kita, dan insya-Allah kita baca dari surah Yunus ayat 74 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا sekali lagi فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا
وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukurlah pada Allah. Hari ini dua kesyukuran lah paling utama. Kesyukuran lain tu banyak lagi lah yang mengikutinya. Kesyukuran pertama dan paling utama ialah kita berada dalam bulan Ramadan. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang diberkati, bulan yang padanya ada keampunan, mustajab doa, digandakan amalan ataupun pahala, dibebaskan hamba-hamba dari neraka, dibukakan pintu syurga, dibelenggu para syaitan, dan banyaklah kelebihan-kelebihan Ramadan yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan kita dengan kedatangan Ramadan ini. Ya Allah, pertemukanlah kita dengan Ramadan, dah jumpa dah. Pertemukanlah Ramadan pada kita, dah jumpa dah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, terimalah Ramadan ini daripada kami, yang itulah yang paling kita nak sekali. Makna bertemu dengan Ramadan, semua orang akan bertemu. Hatta orang kafir pun melalui bulan Ramadan. Orang beriman pun lalu, orang munafik pun lalu, orang kafir pun lalu. Cuma yang membezakan orang beriman dengan yang lain adalah mereka mendapat kebaikan yang banyak dari Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amalan kita. Sebelum terima tu mentaufikkan kita dulu, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal di bulan Ramadan. Okay, kena banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Kerana la haula wala quwwata illa billah ni, dia bukannya zikir waktu kesusahan. Kadang-kadang kita ni sebut la haula wala ni ayat mengeluh. Mengeluh ataupun maksudnya kesedihan. La haula wala quwwata illa billah, gitu bunyi. Sedangkan la haula wala quwwata illa billah adalah ayat isti'anah. Isti'anah ni maknanya minta tolong. Mana bila kita susah, kita tak ada kemampuan, kita tak ada dah, habis jalan bagi kita, lalu kita kata tidak ada kemampuan untuk kita lari daripada maksiat, tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan melainkan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pertama sekali kita minta taufik daripada Allah, supaya Allah Azza wa Jalla bagi kepada kita kekuatan untuk beramal. Kekuatan untuk beramal. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala ni terima amalan kita sepanjang Ramadan. Banyak sikit tu pulang masing-masing. Kalau kita assume-nya sikit lah. Kalau cita-citanya banyak, cita-cita banyak, tapi jangkaannya sikit nak banding dengan orang-orang soleh dululah. Sebab mereka ni skala yang ibadat mereka hebat. Orang kita ni skala ibadat dia sikit dah. Ada hak rajin tapi buat hak tidak disuruh. Kalau hak rajin buat hak tak suruh tu tak pasal lah. Kita minta taufik dari Allah
agar Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita kekuatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menerima amalan kita sepanjang Ramadan, dan mudah-mudahan walaupun amalan kita tak sehebat orang dulu, sekurang-kurangnya Allah taala merahmati kita dengan belas ihsannya. Orang dulu hebat Ramadan ni, kalau Imam Syafi'i berpuluh kali khatam Quran. Para ulama dulu berhenti ngajar pasal nak fokus Ramadan. Okey. Hatta orang dulu ni infak, sedekah dia hebat di bulan Ramadan. Tak usah kata dulu jauh. Dulu hak dekat pun. Tahun 90-an, 80-an. Ada benda yang dia lebih daripada kita. Zaman dulu orang panggil bak jiran tetangga ni bagi buka puasa, nak buat bubur lambuk, gapo semua. Kita ni banyak projek banyak lah, tapi sudut kejiranan tu pun kurang dah. Ya, jadi ada banyak kekurangan ada pada kita ni. Semoga Allah Ta'ala menutup keaiban kita, menampal kesalahan kita, menggantikan kesilapan ataupun dosa dengan kebaikan apabila disertakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan Ramadan lah. Syukur yang kedua, syukur kita dapat terus kuliah kita lah. Cuti lama. Cuti lama. Sebelum Ramadan tu ingat, boleh start sebelum Ramadan. Semalam ya, 1 hari start sebelum Ramadan, maka kita sambung kelas kita selepas Ramadan ataupun pada Ramadan. InsyaAllah bila-bila ngatuk pun kita bolehlah sambung insyaAllah kuliah kita. Baik, apa yang kita baca sekejap tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Yunus, cerita tentang kisah nabi-nabi. Kalau sebelum daripada ni kita dah baca tentang awal surah Yunus tu, keadaan orang yang beriman, kemudian sampai kepada nikmat melihat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kepada cerita tentang Quran, sampai kepada cerita tentang wali-wali Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa. Sudah sebagaimana biasa Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni kisah-kisah umat terdahulu agar dijadikan iktibar oleh orang-orang yang terkemudian. Pun kadang-kadang orang terkemudian ni dia ambil cerita tu, dia tak ambil intipati iktibar. Dia ambil kisah, cerita Fir'aun, tapi dia tak rasa ketakutan kepada azab Allah sebagaimana yang telah ditimpakan kepada Fir'aun. Minggu lepas ada sambutan orang kerajaan Mesir buat perarakan 8 orang Fir'aun. Dia buat sambutan besar-besaran. Maknanya dia banggalah dengan sejarah dia. Betul lah, dia bangga dengan sejarah tamadun Mesir yang sudah ada sebelum Masihi. Padahal kita pun ada sejarah sebelum Masihi lama, tapi tak adalah dibuat besar-besaran lagu tu. Kita lagi ramai raja kita, kerajaan macam-macam, Langkasuka lah, Majapahit lah. Kerajaan sebelum Masihi pun ada kita, kerajaan Kedah Tua yang ada menjadi sumber besi dunia masa tu, dekat Rumah Syahir, Sungai Tua tu. Sungai Tua pula dah, Sungai Batu dekat 20 km. Pernah sampai situ ya. Jadi kita pun ada tamadun. Tamadun ni atau sejarah ni diambil iktibar adalah bagaimana kesudahan mereka. Kehebatan itu ya betul hebat, tapi kenapa dia berakhir? Tak? Mesti ada sebab. Kenapa dia lenyap? Kenapa dia hilang? Maknanya apa yang kita kumpulkan selama ni sampai satu waktu habislah.
apa yang kita kumpul ni sampai satu masa habis. Dan yang kita kumpul ni tidak sehebat Fir'aun. Fir'aun lagi hebat. Kita ni kalau ada emas sekilo tu sengih tak mudah dah sekilo. Nah, kalau ada 100 gram tu, betul tak? Kalau ada jongkong emas, kalau sekilo tu nipis je. Kalau seketul tu berapa? Kalau dalam cerita tu lah, tak aja pegang lagi. 10 kilo boleh jadi. Seketul tu ataupun 5 kilo. 5 kilo, berapa harga dia? Fir'aun ni emas dia, Masya Allah. Tak hebat lagu mana zaman dia ada Qarun, orang boleh buat emas. Nah, Qarun lagilah harta dia banyak. Boleh buat emas. Tapi tu teknologi dia hebat pada kita. Kita ni hebat dah teknologi, tak boleh buat emas. Sama dia boleh buat emas. Macam mana tak tahulah. Jadi kesudahan daripadanya, kita nak tengok kisah sejarah ni bagaimana berakhirnya mereka. Itu yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Kalau tengok kisah kejayaan, kita akan jadi maghrur, tertipu. Nak jadi superior. Kan orang tengok Qarun dengan harta-harta dia, mereka kata apa? Kalaulah aku boleh jadi super Qarun. Padahal apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang beriman jauh lebih baik daripada harta Qarun. Jadi kita ni, Nabi SAW pesan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ni dilihat atau dikira pada pengakhirannya. Pengakhirannya. Fir'aun bagaimana kesudahan dia? Qarun bagaimana kesudahan dia? Haman bagaimana kesudahan dia? Jadi kita ambil iktibar. Jangan kita ni dilekakan dengan kekayaan seperti kekayaan Qarun. Jangan dilekakan dengan kekuasaan seperti kekuasaannya Fir'aun. Jangan dilekakan dengan kesombongan seperti kesombongannya Haman. Sebab apa? Semuanya berakhir dengan secara tidak baik, tidak elok. Biarlah kita ni tak kaya, tak berkuasa, tapi natijahnya kita boleh kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Itu je. Tak banyak yang Allah Ta'ala nak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan Islam. Allah nak tu je. Okay. Jadi Allah cerita kepada kita kisah-kisah ni untuk kita ambil iktibar. Baik. Allah Ta'ala kata, thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Last sekali cerita baru ni cerita Nabi Nuh alaihi salam. Cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni dia rasul yang pertama kan. Kalau ikut hadis, waktu orang beriman duduk di padang mahsyar hari akhirat, pergi jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka kata, mengikut hadis ni, mereka masa tu kata, anta awwalu rusul, anta awwalu rasulin. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Dirujuk kepada rasul yang mengembalikan umatnya kepada Islam. Sebab zaman Nabi Adam, walaupun Nabi Adam ni ada dulu daripada Nabi Nuh, tapi dia memang dah Islam dah. Anak cucu dia pun dah Islam. Dan Nabi Adam AS ni dia nak dakwah kepada siapa? Moga dia yang pertama. Dia manusia yang pertama. Tak adalah umat dakwah dia. Yang ada anak cucu dia. Anak cucu dia semua beriman. Sampailah zaman Nabi Nuh AS. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara Adam dengan Nabi Nuh ada berapa kurun? 10 kurun.
10 kurun antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Semuanya beriman kepada Allah, semuanya berada di atas agama Islam masa tu. Tapi setelah Nabi Nuh AS ataupun setelah generasi yang ke-10 tu, berlakulah kesyirikan. Mulalah berlaku kesyirikan. Maka macam mana dia bermula? Bermula dengan pemujaan terhadap orang-orang soleh, berakhir dengan penyembahan patung berhala. Jadi Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana kesudahan akhirnya kaum Nabi Nuh. Ambil iktibar, benda yang berlaku pada zaman Nabi Nuh akan berlaku juga pada zaman lain sekiranya manusia tak ambil iktibar. Okay? Berapa ramai orang puja jadi patung berhala di atas dasar pemujaan. Mula-mula penghormatan je. Sehari dua hari ni cerita capal. Banyak kalau dalam Facebook tu cerita capal. Capal ni tak ada apa isu pada logo kalau lakaran. Cuma oleh kerana manusia dah anggap dia ni ada keistimewaan, ada kelebihan, diletak pada benda tempat yang dihormati, dianggap ada berkat dan sebagainya. Lalu orang pun jadikan tangkal, jadikan azimat, letak lambang ni di kotak beranda, kotak keranda dan tanam dalam kubur, letak di atas kepala dalam bentuk rantai tangkal azimat. Berakhirnya letak depan solat. Jadi semua tu adalah jalan-jalan yang kita kena ambil iktibar. Kenapa orang hari ni kita kata walaupun dia kata kami tidak sembah pun, kami kerana nak ambil peringatan ataupun nak mengenang sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak marah dia hak la ni tu mungkin dia kata dia tak berbuat syirik lagi. Mudah-mudahanlah, alhamdulillah lah kalau tidak ada syirik, alhamdulillah. Tapi kita bukan marah kat dia. Sebab kita marah tu kerana dalam tafsir, dalam Quran telah menyebut bagaimana kisah kaum Nabi Nuh menyembah berhala persis sama juga ni. Bermula dengan penghormatan, pemujaan, berakhir dengan penyembahan berhala. Jadi kalau dia kata dia tak syirik, alhamdulillah, kita pun syukur. Kita pun tak nak dia syirik. Kita pun tak nak. Kita kata mudah-mudahan dia tu masih lagi Islam. Mudah-mudahan dia tidak terkeluar daripada Islam. Kita sayang kepada orang Islam. Bukan kita kata, syirik mana kita pun tepuk tangan, happy kita dia syirik. Tak, kita pun sayang kepada orang Islam. Kita sayang kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, alim ulama kita. Kita sayang. Tapi kenapa kita sayang kepada mereka, dalam masa yang sama kita mengingkari perbuatan puja capal tu? Sebab apa? Sebab dalam sejarah Nabi Nuh AS telah berlaku perkara yang awalnya hanya sekadar kenang-kenangan tapi berakhir dengan pemujaan dan kemudian membawa kepada kesyirikan. Inilah bagi iktibar. Okey, kita ambil iktibar. Kadang-kadang orang salah faham, tengok kita mengingkari ni, ni pak ni beci tak boleh tengok orang. Kita bukan benci, kita sayang kat dia. Kita sayang kepada seluruh orang beriman. Kita bimbang kesyirikan, itu je. Sebab Allah Ta'ala dah pesan kepada kita, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Okey? Kadang-kadang orang anggap ni perbalahan. Kita bukan nak balah, tak. Kita sayang. Kita sayang, saling menginsafi. Okey? Saling menginsafi. Saya pergi sekolah anak kadang-kadang sekolah dia ada kopiah, dia bagi kopiah capal atas kepala. Kita nak dah bagi, nak buang, pakarlah, tapi kena pesan kat dia, bukan capal tu tak ada apa makna. Kadang-kadang kita terbeli kopiah tak perasan tulisan dia ni kalau gua capal tepi ni, pakai tak ada masalah. Bukan kita nak buang apa, paling-paling nak buang stitch tu lah. Tapi kadang-kadang
kita tahu benda tu. Cuma kerana kalau ada orang yang jahil, orang yang tak tahu, orang yang sekadar ikut-ikut, lama kelamaan dia anggap benda tu betul, ada karamah, ada pun. Tambah-tambah pula ada asatidah, ustaz-ustaz yang mana mereka bermudah-mudah dalam masalah ini. Pada dia mungkin dia tak terlibat dengan kesyirikan, tapi impak daripada perbuatan itu adalah orang lain, generasi yang seterusnya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Kaum yang membuat kenang-kenangan, generasi itu tak terlibat dengan syirik. Generasi yang kedua mari, dia kata dulu ayah kami dulu dia kalau nak semayang dia tengok kepada, lalu mereka muliakan patung tu. Tak berlaku lagi syirik, hanya sekadar memuliakan, letak tempat tinggi, letak tempat elok, jadi kena bersih-bersihkan, letak minyak wangi sebagainya, contohlah. Mari generasi kemudian, dulu tu kami ni ingat Allah, dia jaga benar ni. Dia kalau nak semayang dia ngadap patung ni. Jadi kita pun kalau nak, kita pun, dia tak tahu bahawa orang dulu anggap kenang-kenangan, dia dah apa, minta dengan patung tu. Inilah yang berlaku. Jadi ambillah iktibar dari fikir kisah-kisah. Allah Ta'ala cerita banyak kali dalam Quran kisah-kisah ni, bukan sekadar halwa telinga, tak. Bukan sekadar nak cerita macam kita cerita, tengok movie lah, tengok apa, cerita-cerita dongeng, sejarah kita. Tak, Quran bila dia cerita, bukan sekadar cerita untuk tahu kisah. Sebaliknya, cerita ni merupakan sokongan terhadap maksud utama Quran, mengajak manusia beriman kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua cerita dalam Quran kembali kepada asas tu. Allah Ta'ala tak ada cerita saja-saja cerita, tak ada. Hatta cerita gajah dalam Quran pun adalah kerana ada kaitan dengan tauhid. Kisah lebah dalam Quran pun kerana ada kaitan dengan tauhid. Kisah semut dalam Quran pun kerana ada kaitan dengan tauhid. Apatah lagi kisah manusia, Nabi Nuh, cerita nabi-nabi, cerita musuh-musuh Allah, Fir'aun, Haman, Qarun. Cerita-cerita ni semuanya kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambillah iktibar. Semoga Ramadan ini memberi waktu kepada kita untuk memantapkan tauhid kepada Allah, dan kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, para asatidah kita, para ahli-ahli penceramah, pentazkirah, orang yang berkedudukan dalam masyarakat, agar mereka ni kembali kepada tauhid dan berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada syirik. Kita minta kepada Allah agar kita semua ni diberikan kefahaman yang benar tentang agama dan dihindari dari penyakit dan perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung daripada berbuat syirik pada apa yang kami tahu, dan kami minta ampun pada apa yang kami tidak tahu. Baik. Allah Ta'ala kata, "Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim." Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Faja'uhum bil bayyinat. Jadi Allah Ta'ala cerita, lepas Nabi Nuh AS ada lagi rasul-rasul lain datang. Dan setiap kali mereka datang kepada kaum mereka, mereka datang dengan bukti keterangan masing-masing. Ada mukjizat, ada ayat, ada macam-macam. Okey, fama kanu liyu'minu. Dalam pada itu kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang telah mereka dustakan sebelum itu. Bima kadzabu bihi min qabl.
Jadi mereka tetap tidak beriman sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Okey. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami memeteraikan atas hati orang yang melampaui batas. Maknanya kami pateri, kami mematerikan patutnya. Kami pateri, kami seal, tutup. Seal, tutup. Allah Ta'ala dah tutup hati mereka. Disebabkan apa? Disebabkan kekufuran mereka dan keingkaran mereka. Okey. Jadi hati ni kena minta berlindung daripada ditutup. Biarlah kita ni diberikan hidayah oleh Allah. Jangan sampai hati itu tertutup. Hati bila dah tutup, tapi kadang-kadang manusia lah. Allah Ta'ala ni dia kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum nikmat yang dia bagi sehinggalah kaum tersebut sendiri yang mengubahnya. Maknanya bala apa mari itu disebabkan manusia. Kalau Allah tutup hati manusia tu, adalah sebab tu. Allah tidak zalim saja-saja nak pergi tutup hati manusia, tak. Allah ni pada asalnya dia bagi peluang kepada semua manusia. Sebab tu manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah bagi asal semua manusia. Allah bagi fitrah kepada dia. Jadi Allah Ta'ala tak tutup hati manusia saja-saja, melainkan ada sebab yang dia buat. Sebab tu jangan kita merasa remeh dengan maksiat. Rasa tak apa kok, Allah tu kan gini. Kita tertipu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Betul Allah Ta'ala ni rahmat kasih sayang, tapi dalam masa yang sama Allah juga maha pedih azabnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup hati manusia bila mana manusia tu ingkar kepada Allah dengan pengingkaran yang berat. Jadi jangan jadi sombong. Bila kita datangnya wahyu kepada kita, segeralah terima. Jangan kata kita tangguhlah dulu, ataupun tak naklah beriman, tak naklah percaya. Ni semua ni poyo belaka ni, ataupun ustaz-ustaz ni menipu yang ni tak ada apa. Bila dia dah anggap macam tu, lama kelamaan bila datang ayat-ayat Quran, maka Allah tutup hati mereka. Okay? Wal'iyadhu billah. ثم بعثنا من بعدهم موسى بهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu. Jadi selepas ramai rasul-rasul tu, Allah Ta'ala cerita pula rasul Nabi Musa alaihissalam. Pun sama cerita dia. Iktibar tauhid. Okey. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. Sesudah itu kami utuskan Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Fastakbaru. Lalu mereka pun, yakni Fir'aun dan kaumnya berlaku sombong, takabur. Yang ni masalah dia tadi kita kata. Fir'aun ni lahir dengan fitrah ke tak? Kalau ikut umum hadis, termasuk Fir'aun lahir di atas fitrah. Termasuk Haman lahir di atas fitrah. Kullu mauludin, semua yang lahir di atas fitrah. Tapi apa yang menimpa Fir'aun? Kesombongan, takabur, kekuasaan. Itu kena bimbang. Fitnah dunia ni banyak. Fitnah yang menimpa. Bila dia angkat menjadi raja, jadi sombong. Bila diberi harta, jadi sombong. Bila diberikan kekuasaan, hatta kadang-kadang diberikan kecantikan, sombong. Jangan. Apa saja nikmat yang ada pada kita, kena niat ataupun kena sedar, dia datang dari Allah
dan dia menjadi milik Allah. Hatta kita sendiri pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Apa saja datang peringatan dari Allah, maka kita kena terima peringatan tersebut. Dan kita kena menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun sebaliknya, sombong, fastakbaru, berlaku sombong, takabbur, enggan menerima ayat-ayat Allah. Nabi Musa mari tak terima, Nabi Harun mari tak terima, dia lawan pula. Dia kata ni semua sihir. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Bila Allah dah tutup hati, jadilah seperti hati Fir'aun. Hati Fir'aun ni kalah dah lawan sihir, kalah dah, sombong lagi. Kalau kita kalah ni tak sombong, habis dah sombong ni, kalah sombong lagi. Supaya kalau dia berhujah berdebat dah. Kalau debat-debat kalah, tak boleh buat bagi hujah. Tapi sombong lagi. Itu masalah lah tu. Kita kena bimbang. Di saat hujah datang kepada kita, kita kena tunduk kepada hujah. Kalau sombong lagi dengan hujah, habis. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tutup hati lepas pada tu, habis. Jangan sombong dengan hujah. Biarlah kalau kita tak nak ngaku kalah depan lawan kita sebab kita takut malu, tak apa, biarlah. Tapi kalau balik tu muhasabah diri, aku sebenarnya tahu dah benda ni benar, cuma nak ngaku tadi takut malu. Antara dia dengan Allah kena settle. Dia dengan manusia tu nombor berapa. Kita bukan kata boleh sombong dengan manusia, tak, tapi kalaupun dia tak ngaku depan manusia, dia kena ngaku depan Allah. Jangan depan manusia pun tak ngaku, depan Allah pun dia tak ngaku. Hujah mari dah, bagi hujah debat ni, dia jawab mudah sepatah je. Wahabi dia kata. Tu je hujah dia. Tak. Kalau dia pun kata orang tu Wahabi ke gapo ke, kita balik dia fikir balik. Betul juga orang tu kata. Betul hadis ni kata macam ni. Oh betul, sebenarnya para ulama ni bimbang kepada kesyirikan. Manapa yang sedang berlaku ni adalah jalan kepada syirik yang besar tu. So dia pun sedar, dia berhenti. Antara dia dengan Allah, okey. Jangan sombong dengan wahyu. Bila datang peringatan kepada kita, tiba-tiba sombong, takabur. Jadi seperti mereka Fir'aun dan Haman. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, sombong tu macam mana sombong? Apabila datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, qalu inna hadza la sihrun mubin, mereka kata ini adalah sihir yang nyata. Sihir. Padahal ahli sihir pun ngaku kalah. Okey. Mula-mula tak tani lagi sihir. Nabi Musa datang bawa tongkat je. Campak tongkat jadi ular. Tubik tangan bercahaya. Mereka kata sihir. Okey. Lalu Nabi Musa kata, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Nabi Musa bertanya, patutkah kamu berkata demikian terhadap sesuatu kebenaran ketika datang je kepada kamu? Patutkah kamu kata kepada kebenaran macam tu? Kita ni datang bawa kebenaran. Nabi Musa AS datang pada Fir'aun bawa kebenaran. Bila-bila datang kebenaran, dia kata sihir. Dia ayat dia satu je. Supaya dengan kita jawab tadi, orang kita jawab satu patah juga. Cuma dia tak kata sihir. Dia kata W. Zaman lah ni mudah je. W.
W tu kan pakai senyap. Dia tak boleh jawab hujah Nabi Musa. Dia kata apa? Sihir. Hujah Firaun pada satu ni ya. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Sihir. Dia kata gitu je, sihir. Sihir yang nyata. Jadi Nabi Musa kata, patut kau kamu kata apa tu, bila kata datang kebenaran kepada kamu kata macam tu. Asihrun hadza. Nabi Muhammad kata, sihir ke ni? Asihrun hadza. Ini sihir ke? Nabi Musa tanya balik. Ni aku bawa ni sihir ke? Tukar ni sihir ke? Asihrun hadza. Kalau bahasa kita lah. Bahasa kita, bila kita tanya balik, aku cakap ni sihir. Kalau kita katalah balik kita, W ni, W. Aku bawa ni perkataan Muhammad bin Abdul Wahab ke hadis. Dia kata Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Hak kita bawa ni perkataan Muhammad bin Abdul Wahab ke hadis Nabi. Mau kita bawa ni perkataan Muhammad bin Abdul Wahab ke Al-Quran. Wahabi ke? Kau kita bawa hadis Nabi. Itu kalau Nabi Musa jawab asihrun hadza. Kalau kita boleh jawab balik, Muhammad bin Abdul Wahab kau kata ni. Nabi marah bab syirik ni, Quran marah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Pelik sungguh. Tu kita kata benda yang sama ni, kita bukan benci, tak. Kita sayang kepada orang Islam agar mereka ni kembali kepada Allah dan Rasul. Tak nak jatuh kepada kesyirikan. Bukan kita nak menang, tak. Kita bukan nak menang, tak. Dakwah ni bukan soal siapa menang, siapa kalah. Dakwah ni ialah siapa yang mendapat redha Allah. Ataupun Allah nak redha pada siapa. Allah redha kepada orang yang beriman, mentauhidkan dia. Tak kira lah mengikut bawa nama siapa pun. Yang penting kita bawa, kita kembali kepada Allah. Asihrun hadza. Nabi Musa kata, sihir ni. Aku bawa ni sihir lah. Asihrun hadza. Wala yuflihus sahirun. Sedang ahli sihir itu sudah tentu tidak akan berjaya. Lalu kata Fir'aun, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, adakah engkau datang wahai Musa untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Cuba buang perkataan menyembah berhala tu. Okey? Sebab dia tak ada dalam teks asal Al-Quran. Cuma kita nak ambil iktibar. Adakah engkau datang wahai Musa untuk memesongkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya? Kalau kita buang penyembahan berhala, sama ada excuses yang berlaku di akhir zaman. Bila orang datang kepada seseorang, menghalang mereka dari amalan-amalan khurafat yang dilakukan oleh nenek moyang. Kalau kita buang penyembahan berhala, sebab dalam ayat Quran tak ada. Dalam tafsir tu dia sebutlah, kan? Tapi kalau kita buang penyembahan berhala, apakah kamu datang wahai Musa untuk memesongkan kami, memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya? Sama ada excuse tu, alasan tu dengan apa yang berlaku di akhir zaman apabila para pendakwah mengajak mereka meninggalkan amalan-amalan khurafat. Orang dulu buat lama dah, takkan kita nak tinggal? Sama tak? Sama. Tu pun alhamdulillah banyak dah orang kita ni dah tinggal. Dulu ada amalan mandi Safar. Masuk bulan Safar, mandi kat pantai. Pasal apa? Sebab mereka percaya Safar ni bulan sial. Safar ni bulan sial.
Jadi nak buang benda-benda sial tu, ada pesta mandi Safar. Nak kenduri tak boleh bulan Safar. Dulu tak buat kenduri bulan Safar, bulan sial. Ada pesta puja pantai tempat kita. Alhamdulillah para pendakwah dulu, jazahumullahu khairal jaza. Mereka dulu para pendakwah telah datang dan berjuang menghapuskan amalan-amalan yang khurafat dan tak betul tu. Jadi kita berada di atas tauhid ni kena jaga molek. Kalau ada cubaan-cubaan nak menghidupkan khurafat-khurafat baru, patut hindarkanlah. Okey. Khurafat-khurafat baru. Zaman dulu tak ada macam isu capal ni. Zaman dulu tak ada, mula ni ada. Dan ni ada, nanti generasi kemudian bila kita tegur, dia kata apa? Tok nenek dulu kami buat. Padahal dia tak tahu sebelum tok nenek dia buat tu tak ada zaman tu. Kita lah ni hidup zaman tahun 2000. Tahun 80-an capal ni tak ada pak kita. Tahun 90-an tak ada capal. Saya duduk sekolah tahfiz dulu. Tak. Saya duduk sekolah tahfiz pun penuh. Masuk pondok pun penuh. Duduk sekolah pondok pun pondok di Lubuk Tapah di Pasir Mahan. Gi mondok pun penuh. Dr. Basit lagi lah hidup besar lah pondok. Cuba tanya dia, zaman dia hidup mondok dulu, tahun 80-an, 70-an, 90-an, ada tak lambat capal? Tak ada. Tapi muncul zaman tahun 2000 muncul. Apa 2020 ni, makin menjadi-jadi. Mari generasi tahun 2030, dia kata apa? Nenek moyang kami dulu buat capal ni, kamu siapa nak halang? Dia tak tahu hak generasi 2030 nanti tak tahu bahawa tahun 1980-an benda ni tak ada pun. Tahun 1990-an benda ni tak ada pun. Nenek moyang dia datang daripada mana tak tahulah. Orang zaman dulu adalah ditulis dalam kitab tapi tidak boleh dibuat seperti mana hari ni dia berlakukan. Jadi sebab tu kita kata ayat tu akan jadi sama nanti. Apabila kita pada hari ni kita tak fikir perbuatan kita memberi impak kepada generasi yang setelah ini. Okey. Jadi mereka Fir'aun ni, kaum dia jawab kepada Nabi Musa alaihissalam, ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah kamu datang wahai Musa untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala? Penyembahan berhala tu tak ada dalam Al-Quran, tidak di tafsir sebut, dah masuk tafsir dah tu. Untuk memesongkan kami dari apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Kemudian dia buruk sangka lagi dengan Nabi. Dia kata apa? Wa takuna lakumal kibriya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolok kekuasaan kami. Dia ingat Nabi Musa ni datang sebab nak kekuasaan. Nabi Musa datang nak rampas kuasa dia, nak rampas pengaruh dia. Dia anggap bahawa Nabi Musa ni nak rampas pengaruh dia. Dia orang ada kekuasaan. Kalau dia ikut Nabi Musa, nanti orang kata apa? Orang kata raja kami pun ikut Musa. Jadi Nabi Musa lah lebih berkuasa daripada Firaun. Dia anggap macam tu. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan ketahuilah sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Lalu Firaun dan kaum dia menolak dakwah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari kesombongan sebegini, dari tertipu dengan kekuasaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita tunduk, merendah diri, patuh, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada kita generasi demi generasi sampailah hari ini. Yakni bila saja datang bertemu dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, kita tunduk. Dan apa yang tidak datang dari Quran dan Sunnah, anggaplah bahawa dia sekadar amalan nenek moyang
Yang mana kalau dia sama dengan Quran dan Sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Kerana kita lebih sayang kepada wahyu, kita lebih taat kepada Allah, dan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, habislah ayat 78 pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 79, InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.